Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Dai Muhammad selaku pengurusi majlis yang dimuliakan Ustaz pengurusi surau dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada perkara yang menjadi perkara basic, perkara asas. Di dalam perkara asas, umpamanya dalam agama, perkara asas ni tak boleh diusik, tak boleh diubah. Misalnya semayang subuh, tak boleh diubah tu. Jadi 4 rakaat, jangan diubah pula. Kenapa makcik buat 4? Makcik dah pencing ustaz. Sampai bila nak buat 2? Mati makin dekat. Semayang 2 juga, itu yang makcik dengan pakcik dah buat 4. Oh boleh makcik? Pun tak boleh, yang lagi banyak rakaat lagi bagus. Itu namanya bid'ah. Itulah nama dia, sesat nama dia, bid'ah. Dua-dua lah, tak boleh ubah dua. Serupalah hari Jumaat, tak buat ada semayang Jumaat, buat hari Ahad. Kenapa? Jumaat kerja, Ustaz faham Ustaz? Nak kerja, nak semayang Jumaat, nak balik kerja balik, banyak masalah. Jadi kita dah buat cadangan dengan jawatan kuasa surau, dia orang pun dah setuju sebelah suara kita tukar semayang Jumaat pada hari Ahad, sebab dia boleh meramaikan lagi orang datang. Kutipan kita pun akan banyak untuk pembinaan surau 5 tingkat kita. Oh sudah tuan-tuan, apa kena-mengena surau 5 tingkat dengan tukarnya semayang Jumaat ke hari Ahad tu pasal apa? Kita kena fleksibel Ustaz. Kita kena, ini nama dia satu benda yang pembaharuan. Tak boleh semayang Jumaat tu tak Jumaat, tak boleh tukar hari Sabtu, tukar hari Ahad, tukar hari Taipusam, tak boleh. Tuan-tuan yang saya muliakan, tetapi kadang-kadang di dalam ibadat tadi ada benda yang dicantikkan, disemarakkan. Selagi mana tidak ada dalil mengatakan ianya haram, maka hukumnya harus. Contohnya apa? Tu contoh Quran tuan-tuan. Contohnya Quran tuan-tuan untuk baca tu. Sekarang cuba tengok Al-Quran yang kita baca, subhanallah. Tambah-tambah Al-Quran yang jadi hantaran perkahwinan. Cantiknya subhanallah. Warna-warni dalam dia. Warna itu panjang, warna hijau, warna tak dengung, warna merah, bubuhnya. Macam-macam color. Belum masuk lagi bunga-bunga hiasan di tepi. Sekarang ni pula Al-Quran tu pula ada pen pula. Letak saja pen dekat Quran, pen tadi mengeluarkan suara. Kak Leha tak payah baca dah, pen baca. Pahalanya dapat pada pen. Subhanallah. Al-Quran digital sekarang. Ada dalam handphone, ada Al-Quran Braille untuk kemudahan orang-orang yang tak nampak membaca Al-Quran. Subhanallah tuan-tuan. Hari ini Al-Quran cantik. Asal Quran macam mana Ustaz? Asalnya tak ada berbaris. Berbaris tak ada, bertitik tak ada. Mari tuan-tuan, kalau Qul huwallah tuan-tuan tak ada baris, nak bacanya mana? Qul huwallah boleh baca lagi, macam kita duk tengok awan, apa nama tulisan tu lah. Kita jumpa puncanya dapat tak? Ini apa? Imam baca khutbah, dia bukan tengok imam, dia tengok tu. Mana pangkal ni mana? Qul huwallah. Dia tahu kan. Cuba baca ayat atas, tak ada baris, tak ada makna. Tak boleh baca kita. Sebab kita bukan orang Arab. Orang Arab tak ada baris pun dia boleh baca. Kita ni tak ada baris, jadi merapu. Maka ulama-ulama dia membariskan Al-Quran itu. Dia dengan baris tu kita boleh baca. Zaman Nabi dulu tak ada baris-baris tu. Kalau nak dikirakan bid'ah tuan-tuan, Quran tu semua bid'ah.
Balik pada asal balik. Quran yang ada dalam muzium. Yang ada muzium di Mekah, yang ada muzium di Madinah, yang ada muzium di Turki. Al-Quran tak berbaris, Al-Quran tak bertitik. Itulah Quran yang asal. Yang ada sekarang ni ditokok tambah. Oh sudah. Pakat tak boleh baca? Boleh. Warnalah macam mana pun, wadduha. Bacaan dia tetap sama. Wallaili idza saja, tetap sama. Bacaan sama, bunyi sama, tetapi yang berbezanya apa? Tajwid dia, warna-warni sini, lambang sana, lambang sini, itu namanya harus. Dia tak mengubah bacaan, dia tak mengubah makna bacaan, maka hukumnya adalah harus. Sebab tu Al-Quran ni tuan-tuan macam-macam bentuk. Ada sebelah dia Al-Quran, sebelah dia pula terjemahan dalam bahasa Cina. Ada pula di sini Al-Quran, sebelah muka surat dia terjemahan dalam bahasa Melayu. Zaman Nabi dulu mana ada terjemah macam tu kan? Maka hukum dia harus. Itulah datangnya hukum harus. Serupalah kita sekarang sembahyang atas kapet. Masya Allah. Semalam saya forum di Kok Diang, Kedah. Dia orang buat kutipan dana untuk masjid surau dia orang 3.5 juta. Antara benda yang dia orang nak repair ialah kapet. Sebab kapet dia orang dah keras tuan-tuan, dah kematu dah. Itu yang mana sakit gout, aduh. Asal sujud, aduh, memang keras gila tuan-tuan. Saya pijak pun dah keras. Dia kata, Ustaz, kita nak tukar kapet yang tebal. Kalau sujud tak nampak kepala Ustaz, tenggelam terus. Masya Allah. Cuba tuan-tuan tengok kapet tuan-tuan ni, dia ada saf. Saf ni, zaman Nabi dulu sembahyang tak ada saf, atas tanah je. Mari zaman kita sekarang kapetnya bersaf, lurus je, saf, elok je tuan-tuan. Ini pembaharuan. Zaman Nabi tak ada kapet-kapet ni, terus sembahyang batang kurma, bumbungnya daun kurma je. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak ikut zaman Rasulullah, jom robohkan ni, tanam kurma, buh pasir entah. Tak apa, kita tak mengubah sembahyang, kita mencantikkan masjid sesuai dengan keadaan kita. Maka tuan-tuan buatlah masjid ni. Luruskan saf. Macam mana nak luruskan? Masing-masing sudah ada saf. Hukumnya harus. Kalau nak dikira bid'ah tuan-tuan, bakar je kapet ni. Nabi tak pernah ada macam ini. Oh sudah tuan-tuan. Begitulah dalam apa jua pun benda yang kita buat, jangan diubah benda yang asas. Contohnya apa? Puasa. Nah, baru masuk tajuk supaya tuan-tuan faham dulu. Puasa tu kita tak ubah, bermula daripada subuh sampai maghrib, silakan. Jangan diubah pula. Mengenangkan pelajar-pelajar bersekolah ya, kita memberi kelonggaran untuk mereka berpuasa bermula jam 10 pagi dan berakhir jam 5 petang ya, sebab kita memahami ya, cikgu-cikgu teruk sekolah ya. Bapak segala bid'ah. Tak boleh tuan-tuan. Ataupun buat cadangan. Ya, sebab kita melihat negara kita rakyat bekerja panas, cuaca panas. Jadi jemaah menteri telah bersetuju untuk menukarkan waktu berpuasa ke sebelah malam. Bermula sahur waktu maghrib dan berbuka subuh besok. Supaya siang boleh kerja, supaya tak mengganggu ya. Mengganggu kita punya prestasi kerja kita ya. Oh tak boleh tuan-tuan. Orang macam ini kena pecat. Bukan setakat gila dah, tambah lagi babi. Gila babi dah orang macam ni tuan. Ada hampir ubah pula waktu puasa. Kita tak ubah. Kita tak mengubah rukun dia. Kita tak mengubah hukum dia. Puasa tetap begitu. Tetapi ada amalan-amalan lain yang kita buat. Umpamanya apa Ustaz? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang tu kita buat. Tapi hari ni orang cakap enggak ada itu, enggak ada. Itu doa enggak ada itu, enggak ada. Nabi enggak baca itu. Tak ada. Sudah tuan-tuan. Tak boleh baca tu. Bid'ah, masuk neraka. Masuk neraka. Takkan Allahumma laka sumtu masuk neraka? Bayangkan tuan-tuan, bila masuk neraka, malaikat tunggu kat pintu. Zul, kenapa masuk neraka? Baca doa, Allahumma laka sumtu. Tak kemenang malaikat tu tuan-tuan.
Yang itu tak menjadi apa-apa hal. Bacalah. Silakan. Tak jadi apa hal. Bacalah tuan-tuan. Dulu Nabi kita pun bersahur. Tapi hari ini orang mudahkan lagi waktu bersahur. Dia bubuh imsak. 10 minit sebelum masuk subuh, imsak. Kuala Lumpur masuk subuh 6. Pukul berapa tau sini? Nah dia tahu. 6-10 minit. Imsak 6 pagi. Imsak 6 pagi. Contoh. Maknanya 10 minit tu berjaga-jaga. Ini lampu kuning. Kau berhati-hati, kau jangan belasah pula. Itu nama dia imsak. Bukan maknanya stop. Abang dah 6.10. Abang baru satu suap. Sabarlah abang. Siapa suruh lambat bangun? Tak balik tuan. Boleh makan lagi belum masuk subuh. Silakan. Imsak tu apa? Berhati-hati, takut terlajak. Bila 6.10 awak stop makan, bersihkan mulut awak, bersihkan awak semua, stop supaya awak tak terbabas. Itu nama dia langkah-langkah keselamatan. Nama dia pencegahan. Waktu itu nama dia apa? Imsak. Silakan. Okey. 6.10 masuk subuh, stop. Ustaz, macam kita orang di tempat kita orang, kita azan subuh je kita stop. Janganlah macam itu. Buatnya untuk Bilal lambat bangun. 6.20 baru dia azan subuh. Lama pula pagi ni abang ya. Makan jangan bercakap. Ni rezeki Allah, tuan-tuan. Rezeki Allah kau cakap. Sebab tu bila kita tengok jam 6.10, stop lah walaupun azan lambat. Ada pula azan awal pukul 6. 6 pagi dia azan dah. Tok Bilal tersilap jam. Tah mana dia mengigau tak tahu. Pukul 6 dia dah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Abang dah subuh baru, ya Allah. Dah boleh makan lagi. Bilal tersilap. Berapa kali dah silap? 4 kali dah. Minta pada ustaz pengurusi surau beli jam aku kat rumah dah. Ni mesti jam kedai RM2 ni. Bateri duk rosak saja. Dan janganlah imam marah sangat, pengurusi marah pada Bilal. Tuan ingat senang ke Bilal tuan nak tugas? Kita cuti dia azan, kita balik kampung dia tak cuti. Kita balik beraya mana ada azan? Bilal balik, dia berkorban untuk tempat kita. Bagilah penghargaan. Kadang-kadang bila Bilal silap, pengurusi marah. Dia pun manusia mamai. Ngigau pun tak. Tu pergi azan pukul 3.30. Allahu Akbar. 3.30 pergi bang asar tuan-tuan. Tak terkejut beruk Makcik Leha tu. Kawan tengah tidur, ya Allah udah asar kata dia. Tak kepenin orang tuan-tuan. Jadi pengurusi bila Tok Bilal silap macam itu, jangan tengking. Waktu tu tengah azan, asyhadu alla, hoi, baru 3.30. Asar belum? Satu ni tuan-tuan. Sampai rumah flat hujung pun dengar. Nampak dah. Tu kena letak jawatan untuk Bilal tuan-tuan. Sekarang tak datang masjid dah, pergi karaoke dah orang tu. Sabarlah banyak-banyak. Bisik dekat telinga dia, tutup mic. Bilal belum masuk asar. Baru 3.30. Ya Allah, minta ampun. Azab Ustaz, minta ampun. Saya tak, Allah minta ampun. Relax. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ujian suara 1 2, hayya 'alas salah. Ujian suara 1 2 3, 1 2 3. Makcik Leha tu sambung tidur balik. Oh tu silap kata dia. Tengok ujian suara. Tak jadi isu lah. Tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang bila masuk waktu sahur, apa kita buat? Kita pasang siren pukul 5 pagi. Ada orang yang naik motosikal, geng motosikal. Dia naik satu kampung 20 orang, 30 orang naik motosikal. Sahur. Peri-peri nama dia. Sahur. Tak pernah faham? Tak faham sudah tuan. Yang gelak tu confirm faham. Hak tak gelak ni, ustaz ni bodoh ke? Ada toliah tak ustaz ni? Astagfirullahalazim tuan. Sekarang dah ada orang daripada zaman kita dulu dibawanya gendang, pumpam. Orang Arab tuan-tuan bawa gendang, pumpam. Masuk keliling dalam ceruk-ceruk taman rumah dia orang tu. Cuma dia tak sebut sahur, dia main kompang. Daripada seorang ramai pakai ikut. Seronok tuan-tuan ni anak-anak muda kita ni.
Yang geng mak motor X1R apa semua, bagi dia buat ni. Menjerit pada kau, sahur. Sahur. Tengah duduk sahur-sahur, orang baling batu. Aduh, balik entah. Adakah perbuatan tu bid'ah? Tak adanya bid'ah. Dia nak mengejutkan kita untuk bangun sahur. Tak jadi salah, tuan-tuan. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Mencantikkan lagi. Tak kita buat itu bukan bid'ah. Serupalah bila kita semayang tarawih tetap 2 rakaat. Tak ada siapa yang mencadangkan. Jawatankuasa telah bermesyuarat minggu lepas, keputusan dia semayang tarawih pada kali ini akan diadakan selepas semayang maghrib, kerana memandangkan jemaah kita bekerja. Jadi kita akan semayang maghrib pukul 8 habis, dan 8 malam kita akan buat tarawih sehinggalah 9 malam. Inilah pembaharuan yang kita buat. Jadi saya harap jemaah masjid dan semuanya dapat terimalah. Tak boleh bang, tarawih tu lepas isyak bang. Dah ustaz faham tak? Saya sibuk ustaz, tak faham tak? Tak boleh bang, sibuk macam mana pun lepas isyak bang. Tuhan pun faham saya sibuk. Oh sudah. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke? Dia tak boleh mengubah masa, ketetapan, hukum, jumlah. Sebab tu kita buat tarawih 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itulah tarawih. Dibuat bila? Selepas sembahyang isyak. Bila tamat? Terpulang. Bila nak tamat sembahyang tarawih tu Ustaz? Terpulang. Selagi mana belum masuk subuh. Ada orang yang sembahyang 10 rakaat dia stop. Dia balik rumah, dia tidur. Pukul 1 dia bangun, dia sambung lagi 10. Dia sambung lagi dengan witir dan sebagainya. Pukul 5 dia bersahur. Silakan. Tak jadi masalah. Ada yang perhabis awal, 9 malam start, 10.30 dah habis. Silakan. Ada yang pukul 9 start, 9.10 dah habis. Masya Allah. Lagi cepat. 9-10 minit. 10 minit. Bapa. Orang Perak kalau benda tu besar dia sebut bapa. Bapa. 10 minit 20 rakaat. Dia jarang sebut mak. Mak jarang dia. Bapa. Maknanya besar masalah tu tuan-tuan tu. Yang ni pun ada. Dia mari surau ni, kena tu imam baca pula ayat panjang. Alah silam dia. Tu imam baca ayat panjang, ayat atas pula tu. Baca tu ayat atas tu, lantanal. Allah silam dia. Nak balik sah yang kedua. Yang belakang, sikit aku belakang lama. Tu yang belah tuan-tuan tu. Tuan-tuan kalau rasa nak cepat habis sembahyang tarawih, pergi Indonesia tu ada pesantren kita tengok tu. Punya laju lah sembahyang. Allahu akbar, amin, ahad, Allahu assalamualaikum. Ni buat apa? Punya laju perempuan itu kalau rumah surau tu katalah papan 2 tingkat mau roboh tuan. Tak ada tomak ninah, tak tahu apa dia baca. Allah amin ahad. Nasib baik kita tahu ahad. Ini surah Al-Ikhlas ni ahad. Buatnya dia sebut Sabtu. Surah apa pula Sabtu ni? Ai, apa ni? Semayang laju-laju. Sebab tu nama dia tarawih. Semayang rehat-rehat, tenang-tenang. Jom tuan-tuan, kita ajar masyarakat kita semayang tenang-tenang. Sebab itulah ulama-ulama kita dulu-dulu semayang tarawih ni nafsu tak suka. Ni ceramah ni, ada nafsu suka. Nafsu tak suka kan. Masa inilah duk gatal punggung. Duk sila ni gatal punggung, nak garu depan ustaz. Waktu tadi tak ada gatal punggung. Waktu nilah sakit perut. Waktu nilah anak telefon. Adik tertelan kunci. La ilaha illallah. Banyak sungguh masalah kita ni. Tengah-tengah duk ceramah ni pula, duk tengok pula senarai pemegang tauliah. Tak ada nama Ustaz Kazim nampak? Tak ada nama Ustaz Kazim nampak? Dia duk kira tu pula tuan-tuan oi. Payah sekarang ni masalah tauliah. Lantak pi tuan. Itu hak masing-masing negeri. Mana ada kita masuk, mana tak ada kita buat konsert, masalah apa?
Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya nak cakap pada tuan-tuan, okey, sembahyang tarawih tu berehat-rehat. Sebab tu ada masjid yang baca satu rakaat satu muka, rehat tenang. Ada masjid inna a'taina rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallah. Ada juga inna a'tainakal kautsar. Dia tahu dah rakaat kedua nanti qul huwallahu ahad. Pasal apa? Pasal imam dia tak boleh ingat rakaat. Dia boleh ingat rakaat yang dua bila qul huwallah. Ni rakaat kedua, lagi salam. Buatnya dia baca ayat lain tuan-tuan, rakaat berapa? Dia cacau. Orang kampung saya kata jadi cacau. Sebab tu ulama-ulama tok-tok guru kita dulu dia cerdik, dia tolong tok imam. Rakaat kedua hang belasah qul huwallah. Rakaat kedua hang belasah qul huwallah. Rakaat pertama suka hang memudahkan dia. Sebab kita ni, saya jadi imam tarawih tuan. Saya jadi imam tarawih umur saya 20 tahun. Masa tu hafal Quran. Masjid panggil saya dengan kawan saya jadi imam tarawih. Biasalah budak tahfiz jadi tarawih, jadi imam. Satu malam, satu muka. Satu rakaat, satu muka, satu muka, satu muka. Tuan-tuan ingat senang tuan-tuan. Pukul 3 petang dah ngulang dah supaya tak lupa. 3 petang tak boleh tengok apa dah. Ngulang untuk malam ni. 5 lay. Saya 5 lay, kawan saya imam pun 5 lay. Untuk 10 rakaat. Tuan-tuan, oi 5 lay. Duk ngulang tu, duk ngulang. Mana nak ingat ayat, kadang-kadang mana nak ingat rakaat. Mana nak ingat rakaat ni tuan-tuan? Kadang-kadang tengah semayang tu pula motor lalu. Wow. Siapa pula ni? Jadi tak khusyuk. Tengah semayang ambulans melawih wah. Kak leha nak beranak dah pak. Dia jadi semayang dia tak khusyuk tuan-tuan oi. Saya tak khusyuk pasal apa? Pasal setiap usaha masjid dia letak Quran besar depan mimbar ni untuk dia orang cek. Macam tak percaya kat saya. Dia tengok. Saya tak ada Quran depan. Dia pula cek. Dia takut saya lupa ke, tak betul ke. Begini dengan bangga. Masuk rakaat 3-4 saya kata orang tua ni tak percaya kat aku pula. Masuk rakaat 3-4 saya baca surah lain. Duduk cari. Duduk suka hang. Siapa suruh tak percaya kat aku? Lalah dia tutup terus tuan. Saya baca ayat juzuk 8 terus. Hari ketiga baca juzuk 8 jenuh duk cari tang mana. Tapi dia tak tanya tau, dia diam. Sebab itu orang dulu cerdik. 2 rakaat yang ni tak ada doa. Masuk 4 rakaat dia baca doa. Cuba tuan-tuan tengok kita sembahyang tarawih. 2 rakaat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Itu maknanya 2. Sekali lagi naik pula Allahu akbar. Habis 2 rakaat fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Maknanya 4. Imam tu tahu dah 4. Makmum pun tahu dah 4. Berapa fadlan tu 4 lah. Tak faham? Nampak tak? Cerdiknya dulu-dulu. Adakah dia tu bid'ah? Tak. Sebab dia dilakukan tak mengacau sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih tetap 2 salam, 2 salam, 2 salam. Habis itu yang Ustaz selawat tadi, selawat itu dilakukan selepas salam. Bila dilakukan selepas salam, maka dia tak dikira sebagai sembahyang. Maka hukum dia bukan bid'ah. Habis itu nama dia apa Ustaz? Harus. Perbuatan tu harus. Apa yang awak buat? Selawat. Kalau gitu dapat pahala sebab berselawat. Maka janganlah gaduh masalah tu. Nabi tak pernah berselawat masa tarawih Ustaz. Betul? Habis itu yang Ustaz buat pasal apa? Saya pun tak buat. Tak buat. Menangis konon. Buat apa menangis di sini? Itu cerita Kasim Selamat tuan-tuan. Menangislah dia kelab malam sana tu. Saya kata saya pun tak baca selawat bang. Ustaz, semalam saya semayang di surau Ustaz. Ustaz ada selawat. Hari ni bila saya tanya Ustaz tak mengaku. Ini menambah penunggang agama ni. Patut kena ada tauliah. Hai, apa kena mengenal tauliah dan selawat pula? Saya tak pernah pun baca fadlan ke selawat ke masa semayang. Tak ada. Saya ikut Nabi, Nabi tak buat.
Ustaz, saya semayang di surau Ustaz. Memang Ustaz baca semalam. Yang saya baca semalam tu dah lepas salam ke belum? Lepas salam lah. Oh, kalau lepas salam maknanya saya tak baca dalam semayang. Saya baca di luar semayang. Hukumnya harus. Bukan dalam semayang. Yang haramnya dalam semayang. Allahu Akbar. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Iaitu bapa bid'ah tuan. Kalau ada tu imam tuan-tuan buat sini, angkat dia campak tepi jalan tu. Apa masalah dia? Selepas habis salam, sudah tidak dikira semayang. Tuan-tuan kentut pun tak apa, pergi ambil lain. Minum pun tak apa tuan-tuan. Kalau dah habis salam, pergi minum. Berapa ramai makcik-makcik lepas sembahyang tarawih 2 rakaat dahaga, air mineral letak di sebelah. Tak kat depan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ambil air tu. Gak. Dahaga betul makcik ya. Macam imam makcik pula. Begini minumnya. Adakah Nabi minum selepas salam? Tak ada. Bid'ah, neraka makcik. Apa neraka pula? Aku minum takkan haram. Minum mana ada haram, belasah lah. Yang tak boleh minum waktu semayang. Tengah semayang ni, air mineral buh dalam poket tu imam. Siap ada straw. Tengah-tengah semayang tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum kan nampak? Elak minum. Siap pulas lagi botol ni. Yang tu bid'ah makcik oi. Selepas salam, korek hidung pun boleh. Habis jari ni. Assalamualaikum terus kok gatal hidung. Puasa tak garu. Puasa tak boleh korek dia kata. Habis jari ni. Loh, gali apa kak? Elok orang baru sampai. Allahumma salli. Kau apa sambut lah. Apa bahasa ni? La ilaha illallah. Tapi tengah semayang jangan duk buat. Begini korek. Berapa kali banyak pergerakan tu. Dah korek tengok pula. Dapat pun. Boleh faham? Jadi yang tuan-tuan selawat tu di luar semayang. Bila di luar terpulang. Supaya tuan-tuan tak rasa jemu. Tuan-tuan ingat imam tak letih ke? Maka nak bagi imam rehat, nak lunjur kaki. Allahumma salli ala Muhammad. Pak Leman sakit gaut. Haji Dolah sakit lutut. Kak Tipah tertipu lenguh pinggang. Nak betulkan pinggang, nak betulkan lutut. Lepas tu bangun. Allahu Akbar. Itulah datangnya selawat. Daripada duduk diam, baik selawat. Itu maksud dia. Kalau lepas salam boleh minum, takkan lepas semayang tak boleh selawat. Boleh faham tak nak? Kena faham. Jadi tu selalu bergaduh lah. Nabi tak pernah buat selawat. Gaduh. Diam. Lepas-lepas salam diam. Orangnya datang musafir singgah semayang. Ya, bila singgah semayang tuan, peminat dia babai kat saya. Saya pun babai balik tuan. Laki-laki kak, jangan salah faham. Budak laki duk babai pada jauh tu. Budak TikTok tu. Bila dia mari semayang di masjid, tiba-tiba senyap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tanya kita, tak ada selawat ke sini? Masuk neraka. Oh, sudah. Kan jadi pening. Maka benda tu tak mengusik semayang. Silakan. Ustaz, kalau saya tak nak selawat, ustaz nak kata apa? Tak perlu kata apa-apa. Dah. Jawatankuasa memutuskan semayang tarawih pada tahun ini tidak ada selawat di antara semayang tarawih. Selepas semayang tarawih terus bangun. Sebab kita nak mengejar masa. Kamu ni kerja nak cepat saja. Kamu lagi mana? Saya nak balik rumah nengok bola. Malam ni Manchester lawan Liverpool. Tak payah 7-0. Buang masa tuan-tuan. La ilaha illallah. Daripada engkau duk perah 7-0 sampai sekarang tak habis lagi. Baru keluar gua semalam tuan-tuan. Nasib baik menang 3-1. Baik kau perhabiskan dengan selawat. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang saya muliakan, dia umum.
kita tidak ada selawat pada tahun ini. Dah, diam. Tak payah gaduh. Diam. Kita akan buat selawat pada tahun ini. Pun tak payah gaduh. Selawat je. Dia tak payah gaduh-gaduh. Sebab baca pun boleh, tak baca pun boleh. Jawatan Kuasa Surau memutuskan tahun ini tidak ada sembahyang tarawih di surau kita. Boleh tak Ustaz? Itu macam mana? Masing-masing buat di rumah masing-masing. Boleh. Boleh tak? Tapi pecat tu imam dia. Benda sunat. Benda sunat tarawih ni hukum dia adalah sunat. Jadi tak payah nak gaduh-gaduh. Ustaz, nak buat 8 ke nak buat 20 Ustaz? Terpulang ikut kemampuan. Tak, yang betul-betul 8 ke 20? Dua-dua betul bang. Yang tak betul, yang langsung tak nak buat. 8 pun betul, 20 pun betul. Tapi yang Nabi buat berapa Ustaz? Nabi buat semayang di masjid 8, lepas tu Nabi balik. Kalau gitu saya nak buat yang 8 lah. Sebab kita kena ikut Nabi Ustaz. Okey. Abang ikut Nabi lah buat 8 je. Berapa lama habis? Saya kalau buat 8 dalam 15 minit lah kan. Kalau imam baca panjang 15 lah. Abang tahu tak? Nabi Muhammad 2 rakaat sembahyang sunat, 1 surah Al-Baqarah. Abang tak nak ikut ke? Amin. Alif lam mim zalikal. 1 surah Al-Baqarah. Abang tak nak ikut? Dah. Sebenarnya kita tengok kepada kepala otak hang. Itulah jawapan dia. Hak 8 hak ikut, hak 1 surah hang tak nak ikut. Mai kawan dia pula, kami pun 1 surah Ustaz. Inna a'tayna qul huwallah. Lagi sekali kepala otak hang. Asyik nak mengata pada orang. Apa ni tuan-tuan? Kalau nak ikut Nabi, ikut apa habis lah. Sebab tu nama dia sunat, sebab tu nama dia harus. Saya bila cerita pasal bid'ah ke apa benda ni tuan-tuan, saya senang je cakap dengan orang duk tikai tak habis-habis ni. Dia kata kita kena ikut apa yang Nabi buat. Yang Nabi tak buat, jangan ikut. Betul. Bang, Nabi Muhammad setiap tahun dia korban 60 ekor. Nabi korban kambing 60 ekor. Abang tak nak ikut Nabi? Setahun 60 ekor korban. Bila abang korban? Tahun masa tu surah ni belum buat lagi. Lama tu bang. Kalau betul abang ikut Nabi, tiap-tiap tahun abang korban. Setahun 60 ekor, setengah Nabi sembelih sendiri. Abang sembelih sendiri korban. Saya suruh untuk imam, saya tak tahu Ustaz. Saya apa kinsa Ustaz? Boleh faham tak makna ikut Nabi tu apa? Kalau kita nak faham direct dengan dia, kita kena ada ulama untuk menerangkan dia. Kena ada ulama untuk menjelaskan dia. Barulah betul. Ni nak ikut-ikut Nabi, silakan. Nabi Muhammad tuan-tuan, berapa kali pergi haji? Kita tiap-tiap tahun pergi haji dengan bangganya. Panggilan haji. Nabi sekali buat. Hang buat berapa kali? Umrah, hang buat berapa kali? Tiap-tiap tahun, asal Ramadan pergi. Asal pergi Ramadan. Ada Nabi Muhammad pergi umrah Ramadan. Jadi janganlah kita cakap macam itu. Bila orang buat benda baik, silakan. Dia nak selawat ke, dia nak apa, sila, jangan bergaduh. Ini bergaduh, bertekak, siap masuk neraka lagi tu. Astaghfirullahalazim. Saya tuan-tuan, lepas sembahyang tarawih, kadang-kadang di sekolah saya baca hadis. Baca hadis 2 rakaat, baca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kadang-kadang saya ajak-ajak mereka berzikir subhanallah walhamdulillah. Tak semestinya saya selawat je. Bagi mereka tu hilang jemu mereka, hilang penat mereka. Kadang-kadang tuan-tuan, saya ajak mereka berdoa. Doa saja. Tak semestinya kita nak selawat saja. So jangan bergaduh. Bincang elok-elok dengan pengurusi surau. Apa yang terbaik untuk kita. Seterusnya tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang Ramadan, apa benda yang kadang-kadang menjadi kekeliruan kepada kita? Sebelum Ramadan ni ada masa lagi untuk settle. Ustaz, ada cakap bulan Ramadan tak boleh kahwin. Siapa cakap? Itulah anak saya nak kahwin bulan Ramadan.
Itu jiran kata mana maunya. Apa nak maunya? Dia bukannya ihram. Anak abang buat ihram ke? Tidak. Ihram ke jadahnya Ustaz pada Ramadan. Dia nak kahwin Ustaz. Abang mana maunya? Mau kahwin je lah. Lagi jimat. Tak payah buat kenduri. Itulah opah dia kata tak boleh kenduri bulan Ramadan, tak boleh. Memang tak boleh lah sebab dia tak boleh makan. Orang yang suka menterkerah tuan-tuan, memang dia kata tak boleh ya? Dia tak dapat makan. Sebab tu dia kata tak boleh. Nanti kalau kahwin bulan Ramadan, nanti bercerai. Hei, yang kahwin bulan Syaban pun bercerai ramai. Tak ada kena mengena. Hukum dia harus berkahwin. Melainkan dalam keadaan dilarang. Sebab dia buat umrah, dia sedang dalam ihram haji dan ihram umrah misalnya, ataupun dia sedang dalam iddah kematian suami, maka tak boleh lah. Anak abang nak dara, ya, suami dia pun anak teruna Ustaz, nikah je lah, jimat belanja bang, selesai masalah. Tapi yelah kan, yelah apa, yelah maklum saya dah kahwin Ustaz. Dah gelap macam mana? Pasal apa abang gelap? Yalah dah kahwin Ustaz faham lah. Tak tahu saya tak faham tuan-tuan. Dah lah takut nanti kalau dia orang, yalah takut macam terlepas lah kan. Mana boleh benar boleh apa nama ni kan, suami isteri kan. Yang tak bolehnya abang belah siang, belah malam, belasah je lah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kamu bagi isteri kamu sebelah malam, halal. Siang tak boleh. Jadi kalau siang tak boleh tu apa nak buat Ustaz? Pergi kerja lah, pergi masjid lah. Yang duduk berdempet dalam bilik tu pasal apa? Tak, kawan saya cakap macam kita kan, kalau kita puasa Ramadan, kalau kita ada keinginan dengan isteri kita, macam kita buka puasa dulu kan, saya kata masa bila saya buka puasa bang? Abang sebut kita tak kena tu, kita tu melibatkan saya tau. Ya abang cakap lah abang sajalah, saya buka puasa sebab saya nak tidur dengan cakap saya lah, jangan kita tu dengan saya sekali. Dia yang buka, dia ajak kita pula macam kita kan, masa bila entah lah. Yang tak bolehnya sebelah siang. Sebab tu dalam mazhab kita, bila duduk bulan Ramadan siang-siang, janganlah buat aksi-aksi menggairahkan dengan isteri. Walaupun caring macam mana pun. Nak pergi kerja, abang nampak duduk tunggu kat tangga, kat pintu tu, bang jangan lupakan saya tau. Buka helmet balik, hamba Allah. Jomlah kata dia. Sebab tu dia tak boleh nak cium-cium ke, tak boleh nak romantik-romantik. Puasa. Sebab tu mulut orang puasa berbau. Agak-agak nak dekat aja, lari tu minta ni. Yang kat leha tu pun gatal. Abang tak boleh bang, abang tak boleh. Jerkah sekali. Comel ngah. Selesai masalah. Jadi bila boleh Ustaz, suami isteri Ustaz? Azan maghrib boleh dah. Ada yang kata lepas tarawih, dak maghrib boleh dah. Dua-dua duduk atas katil. Dua-dua duduk atas katil, tunggu orang bang. Tunggu bang. 7.26. Pukul berapa dah leha? 7.25 bang, seminit lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Bang, Allah melaka sumtu. Atas katil tuan-tuan. Kurma tak ada, air tak ada, apa pun tak ada. Harus. Yang mak pak anak-anak di dapur tunggu, mana mama? Ayah mana ayah? Mama mana? Tak tahu, senyap-senyap bahal dia. Hukumnya harus. Ni kamu ni kemaruk benar apa? Boleh dah Ustaz? Jawapan dia, hukum harus. Adakah kita nak tunggu tarawih? Lama lagi bang, belasah dulu bang. Okey Ustaz, kalaulah kata Tok Bilal tu tersilap bang, dia terazan awal Ustaz, 7.23 dia azan, kita dah on. 2 bulan bang, 2 bulan kifarat bang. Bukan salah saya Ustaz, salah Bilal.
Adakah Bilal terlibat dalam drama ni? Tak ada bang. Abang ada jam kan? Kan saya ada pesan tadi, jangan percaya pada Bilal. Kadang dia rosak, kadang kunci tertinggal, kadang dia tercepat. Abang kena pastikan. Jam iPhone kita berapa? 7.24. Jam awak 7.24. Jam abang pun 7.24. Maknanya jam kita betul lah. Tunggu. Tambah kita sekarang ada radio duduk Kuala Lumpur. Senang tuan-tuan. Saya di Perak pun di Kuala Lumpur juga nunggu. Jangan duk masuk waktu. Sekarang masuklah waktu maghrib, menandakan waktu berbuka puasa bagi kawasan Kuala Lumpur. Saya di Ipoh tak boleh buka lagi. Belum sampai. Abang dah azan abang. Itu KL. Kita Ipoh. Sabar kejap tu. Serupa lah. Okey Ustaz. Macam kami dah on Ustaz. So apa? So what? Batal puasa. Dua-dua batal. Sebab tak betul time. Suami 2 bulan qada puasa balik kiparat lepas raya kena buat. Isteri tak kena. Apa pula? Apa? Dah yang buat dua-dua. Oh saya pula kena seorang. Pula. Oh. Pisang kau. Mari mana kau pisang pula. Abang kena. Yalah saya, kalau saya seorang saya boleh terima Ustaz. Ni saya berdua dengan isteri saya. Itu hukum bang. Itu pun orang perempuan tak terima kasih. Akak-akak tak payah buat. Tak payah qada pun. Suami kena. Yalah kenapa dia tak kena? Padahal dua-dua buat. Kalau nak tunggu dia qada, bila dia nak qada bang? 2 bulan kiparat tu bila nak selesai 2 bulan berturut-turut? Orang perempuan dia ada cuti. Abang tak ada cuti. Saya ada cuti Sabtu Ahad, tu cuti kerja. Astagfirullahaladzim. Orang perempuan ada haid. Senang cakap. Cakaplah haid, cuti-cuti apa? Orang perempuan dia ada cuti haid. Mana dia nak puasa penuh? Abang tak ada, sebab tu abang kena puasa 2 bulan. Isteri saya cakap terang tak? Sama-sama tak? Kalau gitu tunggu dia pencen. Umur 60. Puasa 2 bulan. Buat apa pak? Kena kiparat kata dia. Bulan dulu tahun 2023. Suami ngajak. Tak ikut dia marah. Layan jugalah. Itu yang kau kena bayar kiparat ni. Keparat betul laki tu. Sudah tuan-tuan ni. Jadi yang kena laki-laki. Perempuan duduk diam-diam. Okey, maknanya Ustaz, kalau kita puasa, kemudian saja-saja kita buka puasa sebab kita nak tidur dengan isteri kita, tak boleh. Dosa. Jadi waktu kami bersama tu Ustaz, saya dah tak puasa Ustaz. Memang, tapi abang berbuka puasa untuk itu. Yang satu lagi kes lain. Macam mana pula Ustaz? Dia tak boleh puasa. Sebab apa? Dia terbakar. Kulit terbakar. Masak dekat bazar Ramadan tu ayam percik terbakar bung. Dengan baju sekali. Ya Allah. Dia pun dah jadi macam ayam percik dah, merah menyala dah. Masuk hospital seminggu. Balik di rumah menung tak boleh puasa lah, sakit. Sakit pun on. Sudah. Siang-siang balon ni. Kamu kata kamu sakit. Sakit tak lain macam itu tak terbakar. Normal. Kalau macam tu lain, sebab dia tak berpuasa kerana uzur. Yang tadi abang berbuka puasa hanya semata-mata niat yang itu. Yang tu tak mau. Boleh faham? Sebab tu tuan-tuan kena settle elok masalah ni. Ada orang yang datang jumpa saya buasir Ustaz. So, batal tak puasa saya? Kalau saya jolok balik. Jolok apa? Jolok buasir tu ke dalam. Sudah. Pergi selesaikan. Abang-abang sebelum datang puasa lagi 2 hari 2 ni, selesaikan masalah-masalah ni. Biar kita masuk dalam bulan Ramadan, selesai elok-elok. Tadi abang kita ni, Johnson and Wales University. Abang tadi tu, dia ada batuk, dia ada kahak, gelemar. Bulan puasa, dia telan gelemar. Batal tak puasa? Bunyi pula tu. Dia tu imam sembahyang Zuhur, telan. Satu masjid dengar, bergumuk bunyi. Adakah batal puasa tu?
Oh, kena tuan. Ada hak tak erti. Dia kata batal Ustaz, pasal apa? Dia minum kahak. Minum gelemah. Bila masa dia minum gelemah? Yang minum gelemah, kalau dia keluar kahak, boh dalam gelas. Setengah gelas dia minum. Yang tu baru minum. Kena faham tu. Kata pun gelemah dia meleleh keluar. Keluar balik, jatuh kat sini dah. Dia sedut balik. Sedut balik. Yang tu betul. Pergilah belajar tuan-tuan oi. Dah tua-tua bangka kita ni pun kadang-kadang kita tak erti. Kita tak ertilah macam mana hukum. Sebab tu ada orang dia ambil mudah. Ustaz takkan yang tu pun tak erti. Apa tak erti tuan-tuan? Tuan-tuan tak tengok hari ni dalam video. Dia kata Nabi Muhammad tu Allah. Sudah. Allah tu Nabi Muhammad. Ni siapa pula dah ni? Budak kecil tu pun tahu Allah Tuhan, Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Budak kecil pun tahu. Tua-tua bangka pun dia kata dah, Allah tu Tuhan. Ini apa nama? Allah tu Nabi, Nabi tu Tuhan. Nabi Muhammad tak ada kemaluan apa. Astaghfirullahalazim tuan-tuan, apa nak jadi kita ni? Tu pun kita tak bagi ceramah ni kan. Apa nak jadi ni tuan-tuan ni? Orang kita tu dengan bangga pula. Siapa nak jumpa mai? Oi, dahsyat benda ni. Jangan kita cakap yang tu pun takkan tak reti ustaz. Jangan cakap tuan-tuan oi. Sebab hari ni tuan-tuan boleh tengok ada orang kata Nabi Muhammad tu Allah. Takkan tak reti Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, manusia. Allah tu Tuhan. Ada pula yang kata pula, dia kata Allah ni ustaz, Tuhan ni tak ada. Tuhan tak ada. Jangan sebut Tuhan tak ada. Yang ada Allah aja. Macam mana? Tuhan tak ada. Habis tu? Yang ada Allah, mana ada Tuhan? Macam mana? Tak faham tak? Saya pun heran, macam mana ustaz boleh jadi ustaz? Tak faham-faham. Tuhan tak ada. Yang ada Allah saja. Tuhan tak wujud. Betul? Allah saja. Jadi Allah tu siapa? Allah tu Tuhan lah. Aduh. Saya ni pak saya ustaz je. Kalau saya tahu ustaz saya nak sebut dah kepala otak. Pak saya ustaz ni tak boleh maki orang, saya diam. Walaupun saya dah sebut dah tadi. Bang, di luar sana bang, bersusun-susun kereta bang. Tu nama dia kereta. Tu nama apa? Vampire. Yang tu Honda, yang tu Toyota, yang tu King. Myvi, King. Iaitu banjir tak tenggelam tu. Tu ni. Semua namanya ialah kereta. Ini Honda, ini King, ini Maserati. Itu nama dia, kereta. Jenama dia Maserati, Lamborghini. Allah tu Tuhan, nama dia Allah. Tuhan, nama dia Allah. Bukan maknanya tak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia faham tidak ada Tuhan. Dia ambil pada situ. Tidak ada Tuhan. Okey ustaz? Tidak ada Tuhan. Okey? Betul. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Allah sahaja. Jadi Allah tu siapa? Allah tu Tuhan lah. Tak usah faham dah. Allah tu Tuhan. Abang yang tak faham. Tuan-tuan zaman sekarang. Apa masalah kita pun tak tahu. Yang datang jumpa saya terapa nak jumpa. Dia langgar kerani saya, masuk dalam bilik saya. Amboi. Nak jumpa ustaz mengalahkan jumpa YB ya. Amboi. Abang tak buat temu janji. Macam mana saya nak ni? Ikut temu janji. Ramai nak jumpa bang. Dah abang masuk pun bersalah. Tak, saya nak tanya ustaz. Kenapa dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi? Saya kata yang ni skru longgar ni. Buka skru tertinggal. Tang mana pula skru tak pasang lagi ni. Jenis tu tuan ni. Kalau saya kata abang bukan Imam Mahdi, dengan saya dia belasah pula. Ada yang cakap abang bukan Imam Mahdi. Itu masalah dia. Dia orang kata saya bukan Imam Mahdi. Ustaz tengok saya. Macam mana ustaz? Tengok dahi tu luas. Bulu kening tebal. Itu ciri-ciri Imam Mahdi tu ada. Ustaz macam ni lah yang saya cari. Sudah. Abang asal orang mana? Cemur. Cemur. Abang boleh cakap Arab? Tak boleh. Itulah masalah abang.
Abang tak boleh cakap Arab, so abang bukan Imam Mahdi. Oh, maknanya faham. Jadi saya bukan Imam Mahdi lah. Tak, abang tak cakap Arab. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, Allah. Buatnya dia masuk, sudah. Dia main jumpa ustaz, saya boleh cakap Arab dah. Mampu kita, ustaz. Ada jenis-jenis orang macam tu, ustaz. Sebab tu, majlis ilmu kita tetap adakan dalam bulan Ramadan dalam bentuk santai. Macam tadi saya sembahyang tarawih 2 rakaat, saya bacakan satu hadis. Supaya ada juga manfaat. Maklumlah tuan-tuan, Ramadan ni yang tak pernah datang pun datang. Yang tak pernah muncul datang Ramadan. Hebatnya Ramadan. Setahun tak pernah datang. Baru datang Ramadan. Bersalam dengan kita. Assalamualaikum. Tengok anak kat sini ke? Tak, rumah saya sini. Astaghfirullahalazim. Kita ingat datang tengok anak dia. Orang macam ni tuan-tuan, kita kena raih. Jangan perli. Patutlah hujan. Tak pernah datang, tiba-tiba datang hujan. Jangan tuan-tuan, dibakar je surau kita kan. Jangan macam itu. Orang-orang ni sahabat kita semua. Jangan perli-perli dalam semayang. Jangan perli-perli dalam kuliah. Jangan perli. Yang tu jangan bagi tu. Yang tu puasa baru datang. Jangan bagi. Itu bukan jemaah kita tu, tak tahu dari mana tu. Puasa baru ada. Jangan tuan-tuan. Ada setengah orang macam itu. Haji dolar tu jemaah kita. Bagi 4 bungkus. Yang ni bukan, dia tak tahu dari mana datang, Bangla mana. Jangan macam itu tuan-tuan. Islam tak ada macam itu. Bulan Ramadan lah bulan berkasih sayang. Tuan-tuan survey tengok mana dia orang yang belum datang di surau kita. Buat survey. Lorong tu ada 4 orang, lorong tu 3 orang memang tak pernah datang tu. Semayang tak tahu lah, ada basuh kain, basuh apa, basuh motor seluar pendek je. Yang mana tu? Rumah nombor 4. Yang tu memang tak Islam. Patut tak pernah aku tengok pakai seluar panjang. Yang kamu tengok ni siapa? Dia tu muka macam Melayu tapi dia tu campur mix. Tak Islam. Jadi tuan-tuan, pergi tengok. Bungkus. Hari ni nasi Arab. Bungkus, bolan tapawai ke apa bekas. Jatan kuasa suruh pergi hantar. Assalamualaikum. Salam. Apa hal ni? Kami dari Masjid Surau Asyakirin ni nak hantar jamuan buka puasa, adalah sikit kenuri di surau. Ya ke? Tak pergi pun dapat ke? Apa? Bahasa halus je. Tak pergi pun dapat ke? Tak apa. Okey, terima kasih, datanglah. Dah balik. Jangan buat syarah di situ pula. Walaupun anda tak datang ke masjid, tapi kami tetap datanglah. Kita ni sampai bila, takkan dah mayat pun nak datang masjid. Dia ambil nasi Arab tu, dia tabur tak apa lagi tuan-tuan. Biar dia masuk dalam rumah, isteri tanya, apa tu bang? Orang masjid hantar nasi Arab berbuka. Ya Allah bang, malunya saya bang. Saya cakap dah abang pergilah masjid. Abang tak nak, tengok dia orang tak pernah lupa kita bang. Pergilah abang, oi. Kita makin tua bang. Isteri basuh dia. Nampak? Berkali-kali saya nak keluar market pun saya malu tau. Abang tak pergi masjid. Tengok orang masjid tak lupakan abang. Nampak malam tu gini. Menung lelaki dia. Besok dia datang semayang tarawih, penuh orang. Tak tahu mana nak duduk, penuh pula. Satu je tempat kosong, imam. Di situ duduk tuan-tuan. Sudah. Kalau tuan-tuan membenci dia, sampai bila-bila pun dia tak datang. Jom tuan-tuan, jangan membenci kerana parti, jangan membenci kerana pemikiran, jangan benci kerana perangai, kerana anak dia, tak payah. Dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Lama-lama dia jadi kawan kita tuan-tuan. Saya dulu mula-mula buka sekolah tuan-tuan, nak panggil orang datang tu macam mana? Buat korban 25-26 ekor lembu. 3 hari baru habis. Sebab yang nak buat kerja tu semua tua-tua. Pakcik-pakcik, makcik-makcik pegang pisau betul-betul ni. Saya toreh tangan makcik pula. Nak habis tu punya lama tuan-tuan. Mata rabun nak timbang sekilo pun kejap pasal kerja buka ni. 3 hari baru selesai. Daging tu saya bubur dalam van, kawan saya van rusak. Buka pintu van rusak tu, saya duduk jalan
Mana rumah saya singgah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak apa ya? Nak bagi daging korban makcik. Oh, daging korban alhamdulillah. Dari mana ni? Dari sekolah Ustaz Kazim Al-Barakah. Okey, salamlah dia ya. Okey, salam dia. Makcik suka ceramah dia. Padahal saya lah yang bagi Ustaz. Saya tengok, insya-Allah. Dia kirim salam kat saya insya-Allah. Saya tak kata saya lah makcik nampak benar tak nak datang masjid. Jangan tuan-tuan, dia lempar daging pula. Sekarang makcik tu dah meninggal dah. Dia datang ke sekolah saya pada jarak dia dengan sekolah saya tuan-tuan tak sampai 5 minit pun naik teksi tuan. Pasal dia tak lalu berjalan. Tiap-tiap hari teksi hantar ambil, hanya sekilo daging korban pengerat silaturahim. Sampai mati tuan-tuan. Dia sakit tu, dia pesan kat anak dia, panggil Ustaz Kazim, panggil orang-orang sekolah dia, mak pelajar sana, saya pergi baca Yasin sampai dia mati dengan sekilo daging korban tuan-tuan. Ada satu lagi makcik pula tengah sapu sampah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak bagi daging korban makcik. Ya Allah. Oh, sudah. Apa pula menangis ni? Makcik tak pernah rasa daging korban Ustaz. Tak pernah rasa. Tak ada siapa bagi pada kami. Oh, memang tak bagilah. Masjid tak pergi. Masjid pula bagi kupon. Siapa yang tak ada kupon minta maaf ya. Garang pula pengurusi masjid tu. Balik gitu pula. Lepas ni tak payahlah tuan-tuan. Semangat Ramadan kita ni, kita berkasih sayang. Tak payah lagi nak gaduh-gaduh pening tuan ni. Mari kita raikan mereka, kita seronokkan mereka. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ramadan Karim. Entah-entah mereka lah penyumbang untuk masjid kita. Kita tak tahu tuan. Semalam saya jumpa dengan kawan saya tu, dia kata ustaz tolong doa lah. Kami ni nak buat surau, nak buat ni repair surau kami ni 3.5 juta. Oi. Ustaz tolong doa apa? Saya kata nak suruh doa apa? Doa lah, ada satu korporat nak bagi kami zakat pada bulan Ramadan ni 500 juta. Lepas tu nak doa apa? Ustaz doa janganlah bagi dia mati ke apa ke Ustaz. Tak ada kami zakat Ustaz. Nganga saya tuan-tuan. Buatnya dia mati Ustaz, tak ada dengar saja 500 juta Ustaz. Allahu akbar tuan-tuan. Kalau kita musuh dengan orang, kita menambahkan lagi jemaah yang tak datang ke masjid kita. Tapi kalau kita berbaik dengan orang, anak dia datang, isteri dia datang, suami dia datang, mak dia datang. Inilah bulan yang kita nak eratkan silaturahim. Ni adik kita ni. Nama apa? Muhammad Nu'ais Sufyan. Masya Allah, sedapnya nama. Lantik jadi Bilal. Terawih ni boh jadi Bilal. Kawan-kawan dia satu sekolah datang. Cikgu besar pula umum. Pelajar-pelajar semua, untuk makluman kamu semua, pelajar kita Muhammad Nu'ais Sufyan dari tahun 5 akan menjadi Bilal di surau diri Jumaat Asy-Syakirin bermula pada malam ini. Jadi ramai-ramai datang ya. Penuh sesak tuan-tuan. Tak cukup murid tuan. Pasal apa? Pasal nak tengok Mu'is. Budak tingkatan 5 pula jadi imam. Dia darjah 5 jadi Bilal. Paling senang darjah 4 kebetulan. Darjah 4. Kawan dia, abang dia, budak sekolah menengah jadi imam. Wow. Makwa dia pun datang. Budak tingkatan 4. Habis-habis salam, itu boyfriend I lah. You tengok okey ke? Sedap kan dia baca kan? Tuan-tuan, budak-budak kita ramai. Itu satu cara dia. Sampai bila kita ni bila tengok budak-budak main duduk depan, sunat belum? Belakang. Sibik dia jawab, dah mak tuan-tuan. Halau budak-budak. Akhirnya budak-budak ni bila main tarawih, dia tak duduk, dia duduk belakang. Tu yang dia duduk ejek kita tu. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sambut bila nak habis. Sebab mereka tak di mai budak-budak naik motor pula panjang tengkok tu siap. Apa hal ramai malam ni budak-budak ni. Din, jaga tabung tu kan berjalan pula tabung tu.
Lama-lama tuan-tuan yang datang memenuhi masjid kita warga mas macam kita. Jadi Ramadan ni kita mula buat macam-macam supaya selepas Ramadan nanti tuan-tuan mereka akan cinta pada masjid, cinta pada solat berjamaah. Yang ni saya jumpa di Pengkalan Batu di Melaka. Anak-anak macam ini dia orang suruh sembahyang subuh berjamaah. Siapa yang buat 40 hari non-stop dapat basikal free. Daftar tuan-tuan, besar-besar MUIS ni. Siapa sembahyang subuh 40 hari mereka dapat basikal. Beratus masuk. Dengan bapak pun. Bapak pun masuk sekali. Kadang-kadang dia kejut bapak dia. Ayah, hari ni hari ke-39, jangan miss. Tuan-tuan, memang dapat tuan-tuan. Seronok budak-budak tu. Bila saya ceramah baru ni, separuh masjid budak-budak walaupun bukan subuh. Maknanya bila setiap subuh mereka datang, maghrib mereka sampai. Mereka dah jadi ahli masjid. Separuh ni tuan-tuan, anak-anak besar MUIS. Tah dia faham tak faham, lantak tuan-tuan. Tapi mereka datang. Pengurusi kawan dia. Tok Siak dah kenal dia. Tok Bilal dah kenal dia. Agak-agak tuan-tuan, dia nak main rempit tak? Agak-agak dia naik motor laju tak? Tok kenal tu kenal aku tu. Tok Siak tu kenal tu jemaah tu. Lama-lama dia jadi baik. Habis kuat pun dia main lata-lata. Kawan dengan Tok Siak duduk orang. Jom tuan-tuan kita eratkan silaturahim bulan Ramadan ni. Jangan gaduh-gaduh. Bab politik ke apa ke selesai masalah. Untuk aku nak tumpu ibadat. Mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Baik, saya tutup ceramah malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan surau kita ni dapatlah bina bangunan 5 tingkat. Saya tanya tadi, tingginya 5 tingkat. Sekali dengan sekolah ustaz. InsyaAllah. Saya lagi 2 hari nak puasa ni, saya tak sabar. Sebab apa? Sebab saya nak bayar zakat. Tak sabar lah, duk kira lah zakat ni. Sebab kiraan zakat saya bulan Ramadan. Saya nak dapat ganjaran pahala yang besar dalam bulan Ramadan. Zakat pun saya kira dapat 70 kali ganda. Tuan-tuan, dengar cerita masjid ni nak buat pembesaran. Tunggu bulan Ramadan nanti bagi. Allah lipat gandakan. Yang kedua tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang Ramadan ni, tolong sedekah bulan Ramadan. Jangan tunggu Syawal. Syawal dah lain dah. Kita nak bagi duit raya bulan Ramadan. Jangan pagi raya bagi. Pakcik bagi raya, duit raya. Oh, pahala dah sikit dah. Bulan Ramadan tu, masuk je Ramadan, mari sini. Pakcik nak bagi duit puasa. Duit puasa bagi. Nanti raya, kalau datang pakcik tak bagi duit datang, cukup. Boleh. Kenapa tuan-tuan nak bagi raya, duit raya? Pagi raya tak raya. Pahala dah berkurang. Bagi bulan Ramadan. Kadang-kadang kita bagi duit pada mak, tunggu raya balik kampung. Mak, ni duit raya mak. Raya kedua pun dapat 500 bagi kat mak. Raya keempat nak balik KL, mak, duit apa? Minyak tak ada mak, bawa balik mak. Buruk siku betul kau ni. Jadi kalau boleh Ramadan nanti bagi pada mak, Ramadan nanti bagi pada bapa. Ambil fadilat bersedekah di bulan Ramadan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan gandakan berkali-kali ganda untuk kita. Baik, saya tutup satu doa untuk tuan-tuan amalkan. 2 doa. Okey. Pertama pertama, doa mudah-mudahan hujan yang turun tempat kita ni pergi tempat lain. Sebab kita tengok hujan ni dah lebat ni, boleh banjir ni. Kita ni pula longkang tak apa nak cukup, banjir. Okey, bila sampai hujan lebat, baca doa ni. Saya bila nak ceramah hujan turun dengan lebat ke apa ke, saya minta ya Allah pilih tempat lain hujan ni. Bukan kita tolak, kita minta dia pergi tempat lain. Baik, sekarang saya nak baca, tuan-tuan ambil doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah, tak dengar pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Saya ulang 3 kali. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina
wala alaina. Baik, sila ulang balik. Satu, mula. Yang tu lah sangkut. Allahumma tu derah sungguh dah. Bergegar siling. Mai hak penghujung. Dah habis dah. Muiz, boleh ingat? Baca. Allahumma hawalaina. Hawalaina. Wala alaina. Allahumma hawalaina. Wala alaina. Lagi sekali. Allahumma. Baik. Taqabbalallahu minkum. Baik, ambil doa tu saya dah ijazahkan pada tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan sakit apa? Dada, sakit lutut, sakit pinggang, sakit kepala. Ambil tapak tangan, letak di tempat yang tuan-tuan sakit. Baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Jadi doa ni kalau tuan-tuan tak hafaz, nanti ulang balik. Depa surah kita ada buat TikTok, buat Facebook, ulang balik Facebook kita, dengar ni balik. Jadi terima kasih kepada ustaz daripada pagi sampai ke malam saya dengan dia, dengan Ustaz Ahmad juga, Muhammad juga. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa pagi besok di rumah masing-masing jam 8.30 pagi di TV Hijrah, siaran langsung 8.30 pagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.